terlibat tahap buruk di Kelantan dan Terengganu sehingga Ahad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka berlaku di beberapa kawasan di Kelantan serta seluruh Terengganu sehingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam satu kenyataan memaklumkan amaran di Kelantan melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Turut diramalkan hujan berterusan tahap waspada dijangka di Gua Musang, Kelantan. Manakala di Pahang melibatkan dua kawasan, Jerantut dan Kuantan dalam tempoh sama. Amaran hujan berterusan turut dikeluarkan bagi keseluruhan daerah di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Manakala di Perak melibatkan beberapa kawasan seperti Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar dan Manjung bermula esok hingga Khamis. Seramai 699 penduduk terjejas banjir masih berada di pusat pemindahan sementara PPS di dua negeri pantai timur setakat malam tadi. Dan di Terengganu, 638 orang masih berlindung di 11 PPS di 4 daerah. 405 mangsa ditempatkan di 3 PPS di Kuala Terengganu, manakala 82 orang berlindung di 4 PPS di Kuala Nerus. Selain itu, 124 penduduk berada di 3 PPS di Marang dan 27 orang di satu PPS di Besut. Sungai di Parit Utama di Padang Kemunting Kuala Nerus pula mencatatkan bacaan 3.57 meter melebihi paras waspada 3.2 meter dengan trend menurun. Di Kelantan pula, 61 mangsa masih berlindung di 2 PPS melibatkan 30 orang di PPS Sekolah Kebangsaan SK Wakaf Raja di Jajahan Pasir Putih dan 31 di PPS SK Tok Deh Jajahan Pasir Mas. Lesen khas akan diberi kepada pemborong di negeri terlibat banjir untuk tambah stok simpanan barangan keperluan asas dan ia sebagai persediaan sekiranya bekalan barangan keperluan asas terputus di kawasan bencana. Di pihak kementerian, kita sudah mengeluarkan arahan kepada negeri-negeri yang yang selalu terlibat dengan banjir untuk memberi lesen khas, lesen mini ya untuk menambah simpanan stok mereka. Jadi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu dan negeri-negeri lain juga Kelantan sudah pun memulakan di mana mereka melantik lebih 100 pemborong. 86 pemborong terpilih daerah DDW dan 160 peruncit terpilih daerah DDR di seluruh Terengganu diberi kelulusan untuk menyimpan barang kawalan sepanjang tempoh monsun Timur Laut MTL. Kelulusan diberi untuk menyimpan barangan melebihi 30% daripada had simpanan lesen. Pemborong daerah terpilih sebanyak 74 dan juga peruncit daerah terpilih sebanyak 160 yang telah kita berikan kebenaran untuk membuat simpanan stok tambahan sehingga pada kadar 30% daripada jumlah asal yang terdapat dalam lesen CSA tersebut. Jadi ini untuk memastikan sekiranya terdapat keperluan masa bencana ini di peringkat lokaliti boleh terus menyalurkan keperluan bantuan keperluan untuk pihak-pihak tertentu mendapatkan bekalan. Dalam pada itu, semua jawatankuasa pengurusan bencana daerah terlibat dengan banjir digesa segera menyemak dan mengesahkan senarai ketua isi rumah yang ditempatkan di PPS. Ia bagi membolehkan kerajaan melalui agensi pengurusan bencana negara NADMA menyalurkan segera bantuan wang ihsan RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah yang terjejas. Satu operasi bersepadu bersama agensi keselamatan akan diadakan dalam mengawal penyeludupan barang bersubsidi ketika banjir di Kelantan. Operasi akan menumpukan kawasan sempadan terutama di sepanjang Sungai Golok. Sebenarnya kita telah set satu operasi bersepadu dalam awal bulan 12 ni
Okay, bersama dengan ada 5-6 agensi yang akan buat episode itu. Terutama kita akan tujukan ke kawasan padan lah. Okay, kita ada JPJ, kita ada custom, kita ada PJA, kita ada ATM pada masa itu. Yang di-Pertuanan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melancarkan misi penghantaran barangan keperluan ke Pangkalan Harapan di Mukim Hulu Tembling sebagai persiapan menghadapi banjir. Sri Paduka melepaskan 5 bot, sebuah lori dan 2 kenderaan pacuan 4 roda membawa muatan barangan makanan seberat 19 tan untuk ditempatkan di 6 Pangkalan Harapan. Baginda kemudian menyampaikan bakul makanan bernilai lebih RM814,000 kepada 6 pengerusi jawatankuasa Pangkalan Mukim Hulu Tembling. Daerah Jerantut mempunyai keseluruhan 19 Pangkalan Harapan yang akan menempatkan lebih 44 tan barangan makanan kering. Baik, kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara setakat 11 malam. Empat beradik termasuk seorang bayi 10 bulan yang dipercayai ditinggalkan di Pondok Pengawal Kompleks Pentadbiran daerah Perak Tengah telah dibawa ke hospital untuk pemeriksaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata mereka kini dalam jagaan baik. Once we brought to the hospital, we still also have to obtain order from the court to allow us to bring to our institution. But they are already in safe hands. Thank you to the public who have been alerting me about this. Sebelum ini dilaporkan 4 beradik terdiri daripada 2 lelaki berusia 11 dan 3 tahun, bayi lelaki 10 bulan serta kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun ditemukan ditinggalkan di hadapan kompleks berkenaan. 4 laporan ancaman bom palsu diterima polis Perak melibatkan bangunan sekolah dalam tempoh 4 hari sejak Selasa lepas. Laporan membabitkan sekolah antarabangsa di Ipoh dan Kampar serta sekolah pendidikan khas di Manjung dan Taiping. Ancaman menggunakan modus operandi serupa di negeri lain dengan mesej dihantar kepada pihak sekolah menerusi akaun pemilik email tidak dikenal pasti. Untuk setakat ini dan terkini update di negeri Perak, kita ada 4 kes. Terbaru pada pagi ini di sebuah sekolah di daerah Taiping. Jadi setakat ini laporan panggilan bom ataupun panggilan email bom untuk di negeri Perak, di sebuah sekolah di negeri Perak hanya ada 4. Walaupun ancaman itu palsu, siasatan lanjut dijalankan dan laporan telah dihantar kepada Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman untuk tindakan lanjut. 12,685 individu terbabit kes dadah di Perak telah ditahan sepanjang Januari sehingga 20 November lepas berserta rampasan pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM49 juta. Jumlah kerusakan tangkapan seramai 12,685 orang. Di mana kita pecahan dia, yang bekalan seramai 2,260 orang, yang memiliki 5,830 orang, akta dadah berbayar LLPK 98 orang dan urin positif. Yang ini yang paling ramai, iaitu 4,495 orang. Dalam pada itu, 486 individu termasuk 9 warga asing ditahan kerana terlibat dalam pelbagai kesalahan dadah menerusi optapis khas yang dilaksanakan di seluruh negeri selama 3 hari bermula Isnin lepas. Tumpuan operasi kali ini adalah di sekitar kawasan perumahan, JT Nelayan, Felda, Pekra serta kawasan penagih yang telah dikenal pasti.
Pengendali syarikat kenderaan berat diminta memantau pemandu masing-masing melalui sistem pengesanan global GPS terutama ketika melalui lebuh raya. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang, Datuk Adnan Mat Isa berkata, keperluan itu berdasarkan audit keselamatan terhadap kemalangan yang dilaporkan sepanjang tahun ini. Setakat November, 18 kes termasuk kemalangan maut melibatkan lori dikena pasti berpunca daripada sikap pemandu yang cuai atau gagal mematuhi peraturan jalan raya. 5 daripada kemalangan berlaku di sepanjang lebuh raya di negeri itu. Manakala selebihnya di negeri lain, tetapi syarikat yang mengendalikan kenderaan berat itu berpengkalan di Pulau Pinang. Sekiranya syarikat yang diaudit didapati tidak memenuhi piawaian ditetapkan, JPJ akan mengesyorkan kepada agensi pengangkutan awam darat untuk mengambil tindakan menggantung lesen untuk satu tempoh tertentu. Sementara itu, JPJ Kedah telah mengeluarkan 3/3 notis saman menerusi ops lebih muatan di gurun. Operasi memberi tumpuan terhadap pemandu lori yang membawa muatan berlebihan. Pengarah JPJ Negeri Aman Shah Hashim memaklumkan antara kesalahan dikesan termasuklah lebih muatan, tiada lesen memandu CDL, tiada lesen membawa barangan GDL dan kesalahan-kesalahan teknikal pada kenderaan. Beliau menegaskan JPJ tidak akan berkompromi dengan mana-mana pesalah jalan raya. Usaha reformasi dalam bidang ekonomi menuntut keterlibatan seluruh anggota masyarakat demi manfaat bersama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan signifikannya peranan gerakan koperasi menyokong usaha tersebut. Gerakan koperasi dilihat selari amalan demokrasi menerusi pendekatan merakyatkan perniagaan dengan perlibatan bermula dari akar umbi. Kedai kira ia tidak mahu meneruskan cara parti-parti politik yang berkuasa menggunakan kuasa memunggah kekayaan untuk kepentingan pimpinan dan parti yang mereka pimpin. Maka apa kaedah pilihan? Kaedah pilihan adalah mengemukakan satu idea yang sudah begitu berakar pada budaya kita dan di dunia juga, iaitu dengan gerakan koperasi. Datuk Seri Anwar menyampaikan ucap tama pada Majlis Makan Malam Koperasi Keadilan Berhad Kira di Ibu Negara. Didaftarkan Januari lalu, Kira bertujuan menjana pendapatan melalui perniagaan untuk ahlinya selain manfaat kebajikan. Kira berhasrat membuka kedai runcit selain pusat asuhan menjelang suku pertama 2024. Penyelesaian isu ketidaksepadanan pekerjaan mengikut industri jadi keutamaan Kementerian Sumber Manusia khususnya libatkan siswaza dan bagi mengatasinya pelbagai inisiatif dilaksanakan dan antaranya Karnival Kerjaya, Program Bina Kerjaya Pekerja Sektor Tidak Formal dan pelanjutan insentif penggajian secara bersasar. Seperti yang kita dapat lihat, memang kerja tu banyak. Kerja yang ditawarkan banyak. Cuma isunya sekarang ini graduan yang kita lahirkan itu tidak padan dengan yang apa permintaan industri. Jadi itu sebenarnya. Jadi itu yang kita di bawah kementerian ini kita cuba untuk kita padankan. Saya pikir peringkat industri pun sudah mulakan, sudah supaya apapun yang kita buat sekarang ini mesti dipacu oleh industri. Jadi kita tahu apa yang diperlukan industri di luar sana. Sekiranya langkah berkenaan tidak berpadanan dengan graduan, KSM menerusi perkeso melaksanakan program Bina Kerjaya bagi melatih individu untuk mendapat sijil sesuai dengan keperluan industri. 3 lagi pihak berkuasa tempatan PBT di Melaka dijangka melaksanakan Melaka Industrial Booster MIB selewa-lewatnya suku tahun depan. Pelaksanaan MIB bertujuan menjadikan Melaka negeri mesra pelaburan. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ telah melaksanakan projek rintis yang dijangka selesai awal tahun depan. Jadi inisiatif ini telah dilaksanakan oleh
Majlis Pembinaan Putrajaya terdahulu yang mengambil kesempatan dalam menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi memastikan bahawa proses ini dapat dipendekkan. Jadi saya mengarahkan semua PBT sebelum habis suku pertama tahun 2024, semua PBT boleh adoptasi apa yang telah dibuat oleh Majlis Pembenaran Hang Tuah Jaya. MIB merupakan proses mesra pelabur bagi pengeluaran permit pembinaan daripada 180 hari kepada hanya 30 hari sahaja. Pembaruan proses kerja melibatkan proses permohonan pelan pemajuan, kelulusan pembinaan, pengeluaran sijil penyiapan dan pematuhan dan lesen operasi perniagaan. Baru-baru ini, tular kisah seorang guru besar di Sekolah Kebangsaan SK Ulu Ansuan, Telupit, Sabah yang tidak mempunyai kediaman dan terpaksa tinggal di sekolah. Kementerian Pendidikan dalam kenyataannya pula mengesahkan telah mengambil tindakan bagi menambah baik akses dan fasiliti pendidikan di sekolah berkenaan. Wartawan Mazdan Yunus ke lokasi bagi mendapatkan gambaran sebenar. Perjalanan dari Sanakan ke SK Ulu Ansuan memakan masa lebih 3 jam. Kru RTM bergerak ke lokasi seawal pukul 5 pagi menuju ke simpang estet KLK sebelum memasuki lokasi jalan gravel. Di pertengahan jalan masuk, kenderaan seterusnya perlu menaiki feri untuk menyeberang sungai sebelum meneruskan perjalanan ke SK Ulu Ansuan. Sebaik tiba pukul 8.45 pagi, kami melakukan tinjauan dan mendapati penyelenggaraan kuartus guru di sekolah berkenaan yang bermula Jun lalu sudah siap sepenuhnya, malah telah didiami guru. Kerja-kerja penyelenggaraan melibatkan peruntukan RM200,000 yang disalur Jabatan Pendidikan Negeri. Kira-kira 7 tahun lalu, 5 orang guru mengambil inisiatif untuk menggantikan 2 kuartus usang. Dengan wang RM7,000 yang dikongsi bersama, mereka membina kuartus hanya menggunakan zinc sebagai dinding. Guru pembangunan sekolah, Johnny Malibin berkata pada asalnya, kuartus itu hanya memiliki 5 bilik sebelum penyelenggaraan dilakukan. Untuk kos penyelenggaraan, pihak JPN menyediakan sejumlah RM200,000. Pada mulanya, rumah ini hanya memiliki 5 pintu dan kami meminta belas kasihan supaya ditambahlah karena ramai guru-guru lagi yang belum ada rumah, dan berbincang dengan pihak PPD dan akhirnya mereka bersetuju untuk menambah 2 unit rumah. Bagi guru pendidikan Islam, Muhammad Aiman Jamisin, beliau menjadikan kuartus kediamannya sebagai pusat didikan agama kepada murid. Murid-murid pun ada komplain macam rasa panas, tidak selesa, tiada kerusi, tiada papan putih. Dengan adanya rumah ini sedikit sebanyak dapat membantulah, walaupun masih tiada kelas yang betul-betul kondusif lah untuk buat kelas pendidikan Islam. Lepas tu selepas lama menanti 8 tahun, kementerian telah turunkan peruntukan membuat itu rumah kuartus, jadi ada sedikit lega lah, dan ia juga boleh memberikan kami sedikit motivasi lah untuk kami terus mengajar di sini. Kuartus yang berkeluasan 12x22 itu dilengkapi dengan 1 bilik air dan dapur. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited untuk menoktakan isu infrastruktur dan fasiliti sekolah daif di seluruh negara bagi memastikan kesejahteraan, keselamatan dan kebajikan guru, murid dan warga sekolah terpelihara. Mazdan Yunus, RTM. Robot ciptaan sekumpulan pelajar dari Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu Sahut yang dinamakan Adik terpilih mewakili Malaysia ke pertandingan First Global Challenge di Singapura Oktober lepas. Kumpulan pelajar tingkatan 4 berkenaan mempersembahkan demonstrasi robotik hasil ciptaan mereka kepada pengurusan tertinggi LAM Research yang merupakan penaja utama First Global Challenge. Syarikat itu membantu Sahut dari segi bimbingan dan nasihat untuk mengembangkan lagi potensi mereka dalam membangunkan ciptaan robotik. Give the opportunity to all the different areas. So LAM, we are conscious about not being biased in terms of the location, in terms of the standing of the school. We are
very, very conscious about giving equal opportunity. Sejujurnya ini adalah pertama kali saya pergi ke kilang lah, dan saya amatlah kagum ya sebenarnya, sebab kami tidak pernah lagi dieksposkan dengan mesin-mesin automotif yang betul-betul tiada orang yang memantau. Dia 100% robot sahaja yang melakukan kerja-kerja tersebut. Saya makin bersemangatlah untuk meneruskan saya punya perjalanan untuk menerajui STEM ni sendiri. Membuat di sekolah sendiri. Yang every time kita bagi masa dia orang buat, dia explore sendiri. Every time saya lihat waktu dia orang spend untuk pastikan robot ni berjaya. Walaupun tanpa guide yang bersemuka lah, tapi mereka dah terror dah pada saya. Dah hebat dan sebagainya. Dia orang dah boleh tahu macam mana cari masalah. LAM Research menyumbang lebih 46 juta ringgit sebagai dana untuk tempoh 3 tahun bagi memajukan misi First Global meningkatkan akses kepada pembelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Penubuhan kelas tahfiz Khairul Ummah di penjara Kajang merupakan platform mengembangkan pengajian berteraskan Al-Quran dan pendidikan Islam di institusi penjara. Menerusinya 20 penghuni penjara terpilih menjalani kelas tersebut dengan bimbingan guru-guru tahfiz bertauliah berserta modul pembelajaran yang bersesuaian. Program kerjasama Jabatan Penjara Malaysia dan Majlis Agama Islam Selangor MAIS itu juga sebagai inisiatif membantu proses pemulihan jiwa dan rohani banduan beragama Islam. Mereka tersilap langkah membuat satu keputusan yang salah dan dipenjarakan atas kesalahan mereka. Jadi kita bentuk balik dari mereka, perbetulkan balik akidah mereka, dari segi orang kata pengajar agama mereka kan. Kita ada kelas-kelas agama, kelas mengaji fardu ain. Jadi peringkat tahfiz ni kita tinggilah kan. Yang orang kata bukan senanglah kita nak membolehkan seseorang yang mampu menghafal kan. Kalau boleh sampai 30 juzuk. Penjara Kajang merupakan institusi penjara ketiga mempunyai program tahfiz selepas penjara Keluang Johor dan penjara Penur Pahang. Inisiatif kelas tahfiz itu disasar diperluas di penjara setiap negeri selaras hasrat Jabatan Penjara ke arah pembinaan modal insan. Selain memberi peluang kepada banduan meningkatkan ilmu agama, seterusnya menjadi nilai tambah kepada banduan selepas dibebaskan kelak. Sokongan dan perhatian rakyat Malaysia pada nasib rakyat Palestin tidak pernah surut. Menyedari hakikat itu, Global Peace Mission GPM Malaysia dengan kerjasama kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia, Polisi Pelarian, KRPPM, Polisi Pelarian melaksanakan program solidariti bersama Palestin serta bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Pelaksanaan program bertujuan memberikan bantuan segera kepada 300 keluarga Palestin yang tinggal di Malaysia. Masing-masing NGO juga mengadakan kutipan khusus untuk bantuan Palestin. Jadi bantuan ini bukan hanya kepada mereka yang berada di Gaza, di Baitul Maqdis, tapi juga kita kenal pasti mereka yang berada di dalam negara, terutamanya dalam kalangan keluarga yang mempunyai anak-anak, termasuk juga para pelajar yang mengikuti pelajaran dan pengajian di sekolah ataupun di universiti. Berhubung pengisytiharan gencatan senjata selama 4 hari, ia diharap membolehkan lebih banyak bantuan kemanusiaan dibawa masuk. Kita harap daripada 4 ataupun 5 hari pemberhentian sebarang serangan antara kedua pihak ini menyebabkan bantuan kemanusiaan melalui humanitarian corridor itu dapat diperbanyakkan. Jadi kita harap juga melalui inisiatif Op Ehsan mana Malaysia dan kami juga terlibat, bantuan yang kita telah hantar itu dapat segera masuk. Waspada pihak yang menyamar sebagai pegawai NSRC melalui panggilan telefon bagi membantu siasatan.
Pusat Respons Skam Kebangsaan, National Scams Response Centre NSRC ingin mengingatkan orang ramai supaya tidak terpedaya dengan kenyataan atau panggilan telefon dari mana-mana orang yang mengaku sebagai pegawai NSRC bagi membantu siasatan berkenaan sebarang kes jenayah penipuan kewangan. Menurut NSRC, ia modus operandi yang lazim diguna pakai sindiket penipuan. Mereka yang terjerat bakal ditipu dan berisiko rugi selepas diarah membayar sejumlah wang bagi menyelesaikan kes yang tidak wujud. NSRC tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang terlibat dengan penyalahgunaan nama NSRC. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak NSRC di talian telefon 03-8861-3830 atau email kepada nsrc@rmp.gov.my. Jika anda jadi mangsa penipuan, segera lapor ke NSRC di talian 997. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jangan mudah terpedaya. Elak jadi mangsa. Terlihat sebarang isu mencurigakan atau bahan fitnah, adukan ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ketua Jurulatih Selangor FC Tan Cheng Ho berharap raih 3 mata menentang Perak FC di laman sendiri. Ini bagi memudahkan laluan untuk layak ke Piala AFC musim depan. The Red Giants perlu menang bagi 3 perlawanan menentang Perak, Kedah Darul Aman FC dan PDRM FC. Kita memang inginkan keusaha positif untuk pasukan sebelum menentang Kedah di Stadium Darul Aman, dan kita tahu kita cuma beza 2 mata saja dengan Kedah. Itu sebab perlawanan menentang Perak cukup penting untuk pasukan. Selain itu, Cheng lega pemain yang baru pulang dari tugasan bersama pasukan kebangsaan berada pada tahap terbaik. Namun dia cukup berwaspada dengan skuad kendalian Yusri Ceklah yang sebelum ini melakar kejutan berhadapan pasukan utama Liga. Dalam pada itu, Selangor FC dalam perbincangan bagi mengekalkan penyerang kebangsaan Faizal Halim dalam skuad Merah Kuning. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Johan Kamal Hamidun berkata, perbincangan ketika ini menunjukkan petanda positif. Kontrak Miki at the moment kontrak dia, kita sedang berbincang dengan dia. Miki is a very important player for Selangor. Of course kita nak simpan the best players in Selangor lah. Beliau juga memaklumkan ketika ini The Red Giants tiada perancangan bagi menambah atau menukar barisan pemain skuad berkenaan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita tengah malam. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Panduan keselamatan elektrik ketika